terbahas, maka tiba masa untuk Menteri menjawab. Menteri dipersilakan. Yang berhormat Tuan Ram Kapal Singh, anak lelaki Kapal Singh, 20 minit yang berhormat. Terima kasih bagi pihak Jabatan Perdana Menteri. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan ke atas Belanjawan 2023 peringkat jawatan kuasa hari ini. Dan saya memohon Tuan Pengerusi untuk menjawab berkenaan perkara-perkara yang dibangkitkan dalam perbahasan sebentar tadi yang berada di bawah tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi yang menentu tentang hal ehwal perundangan dan melibatkan agensi-agensi seperti Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang ataupun BAYU, Jabatan Insolvensi Malaysia dan Jabatan Bantuan Guaman. Saya juga akan menjawab Tuan Pengerusi bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi-agensi berikut, iaitu Jabatan Peguam Negara, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR dan Jabatan Wilayah Persekutuan JWP. Memandangkan Tuan Pengerusi terdapat beberapa lagi menteri yang perlu menjawab bagi pihak kerajaan bagi menjimatkan masa, Tuan Pengerusi, saya akan menjawab secara lisan untuk beberapa isu yang ditimbulkan semasa perbahasan dan saya akan memberi jawapan bertulis kepada ahli-ahli yang berhormat pada sekiranya masa tidak mengizinkan. Tuan Pengerusi, yang berhormat Kuala Selangor telah pun membangkitkan persoalan berkenaan dengan kajian persempadaan semula, iaitu dengan izin proses redelineation dan bertanya adakah ini akan berlaku untuk Sarawak atau untuk keseluruhan negara. Tuan Pengerusi, urusan kajian semula persempadanan terhadap bahagian-bahagian pilihan raya sedia ada hanya boleh dilaksanakan selepas tamat tempoh 8 tahun atau terdapat pindaan undang-undang ke atas komposisi bilangan keanggotaan ahli Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Bagi maksud tersebut, tempoh 8 tahun bagi kajian semula persempadanan negeri Sarawak akan berakhir pada tahun 2023. Negeri Sabah pada tahun 2025, manakala untuk negeri-negeri Tanah Melayu pula pada tahun 2026. SPR atau Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan urusan kajian semula sempadan bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri berlandaskan kepada prinsip-prinsip dan tata cara persempadanan yang ditetapkan di bawah jadual ke-13 Lembaga Persekutuan serta menurut kuasa SPR yang diperuntukkan di bawah perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Sistem pilihan raya dan kepada soalan seterusnya yang telah pun ditimbulkan, iaitu apakah sekiranya terdapat inovasi supaya pengundi dapat membuang undi pada satu tempat sebagaimana yang dilaksanakan atau diamalkan di Australia dan di United States. Sistem pilihan raya di Malaysia adalah berasaskan first past the post system, di mana calon yang memperoleh majoriti akan diisytihar pemenang di bahagian pilihan raya beliau bertanding. Perubahan sistem pilihan raya memerlukan kajian lanjut kerana perkara ini melibatkan pindahan kepada Perlembagaan Persekutuan, akta dan peraturan-peraturan berkaitan pilihan raya semasa. Tapi untuk makluman Tuan Pengerusi, di negara ini juga terdapat beberapa langkah yang bersifat inovatif dengan izin seperti undi 18 dan juga automatic registration dengan izin Tuan Pengerusi yang merupakan langkah-langkah progresif dalam isu ini. Kepada soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Pasir Mas, iaitu adakah kerajaan berhasrat membuat persempadan semula sebelum PRU ke-16. Urusan kajian semula persempadanan terhadap bahagian-bahagian pilihan raya sedia ada hanya boleh dilaksanakan
selepas tamat tempoh 8 tahun atau terdapat pindahan undang-undang ke atas komposisi bilangan keanggotaan Ahli Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Bagi maksud tersebut, tempoh 8 tahun bagi kajian semula Persempadan Negeri Sarawak seperti yang saya katakan tadi adalah berakhir pada tahun 2023, Sabah pada tahun 2025 dan untuk negeri-negeri Tanah Melayu pula pada tahun 2026. Dan ditanya oleh Yang Berhormat Bagan Serai berkenaan dengan cadangan supaya pilihan raya negeri dibuat pada hari cuti atau Sabtu untuk membolehkan semua pengundi dapat balik untuk mengundi. Tuan Pengerusi, tarikh pilihan raya umum atau negeri hanya akan dapat ditentukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya selepas menerima notis pembubaran Parlimen ataupun DUN daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat ataupun Dewan Negeri atau penggal Parlimen DUN itu terbubar dan terbubar dengan sendirinya apabila ia telah tamat tempohnya. Dan kepada soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Bayan Baru Menteri. tadi, apakah implikasi? Menteri. Ya. Boleh beri laluan. Ya. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Betul, memang notis pilihan raya ini akan diketahui oleh SPR yang akan umumkan. Cumanya kita minta supaya di-adjustkan. Nak pastikan supaya tarikh pembuangan undi itu ialah hari cuti. Itu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, memang itu adalah satu perkara yang sentiasa merupakan satu keutamaan bagi SPR bagi menyenangkan proses pembuangan undi. Dan ini juga merupakan satu perkara yang diambil serius dan juga akan diberi pertimbangan yang sewajarnya. Kepada soalan Yang Berhormat Bayan Baru, beliau bertanya apakah implikasi kewangan sekiranya PRU negeri diadakan serentak ataupun secara berasingan. Implikasi kos Tuan Pengerusi untuk melaksanakan 6 PRU di DUN secara serentak dianggarkan sebanyak RM420 juta. Jika ianya dilaksanakan secara berasingan akan memberi sedikit implikasi kewangan kerana terdapat pelanjangan yang berulang ataupun cost implications memang ada sebab ada perbelanjaan yang berulang. Penjelasan sikit. Terima kasih Menteri, terima kasih Tuan Pengerusi. Saya nampak pago di sini dan juga pimpinan-pimpinan perikatan di sini. Saya harap bahawa kita stick to the agreement antara 6 negeri yang telah bersetuju bahawa pilihan raya diadakan serentak. Jangan kita menyebabkan implikasi kewangan kepada negara. Negara sekarang kita ada banyak masalah, terutamanya ekonomi yang merosot dan kita perlukan segala wang penjimatan untuk membantu rakyat. Jadi haraplah pihak-pihak di sana bersamalah dengan negeri-negeri Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional sama-sama buat pilihan raya serentak supaya negara kita boleh menjimatkan lebih wang untuk negara kita. Terima kasih. Menteri, sikit saja Menteri. Terima kasih. Sikit saja. Dalam pada masa yang sama Menteri, saya percaya Menteri yang hebat melaksanakan tugas akan pastikan juga masa pilihan raya di 6 negeri ini tak ada kes-kes sedekah berlaku. Sebab kita lihat hari ini setelah tular satu berita yang saya memetik dalam Malaysia kini mengesahkan bahawa SPRM mengesahkan terdapat cukup keterangan untuk menunjukkan bahawa wang telah diberikan kepada pengundi-pengundi di Marang. Dengan izin, MACC source, enough evidence for charges over bribes to Marang voters. Jadi Menteri yang kita lihat hebat melaksanakan tugas, tolonglah pastikan supaya pihak lawan di sebelah sana tidak menggunakan ini helas Yang rasuah tu semasa pilihan raya. kamu yang Terima kasih. rasuah. Malulah sikit.
Terima kasih. Yang berhormat Niflo Yang berhormat. Menteri. Memang isu berkenaan sama ada pilihan raya negeri ataupun DUN ini dibuat secara asing ataupun serentak merupakan isu yang amat penting. Oleh kerana seperti yang saya katakan tadi, Tuan Pengerusi, sekiranya ianya dibuat secara berasingan memang akan adanya kos ataupun implikasi kos yang agak berat dan besar. Jadi adalah of course dengan izin Tuan Pengerusi adalah lebih baik untuk pilihan raya tersebut dibuat secara serentak seperti mana yang telah pun dikatakan tadi oleh Yang Berhormat Bayan Baru berkenaan dengan isu yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Jelutong. Memang isu rasuah ataupun apa yang ditimbulkan oleh SPRM itu perkara yang perlu disiasat lebih lanjut dan merupakan satu perkara yang serius sekiranya kita melihat dari segi pilihan raya. Tuan Pengerusi, saya merujuk kepada soalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Kluang. Yang Berhormat memohon penjelasan berkaitan dengan reformasi parlimen, berkaitan dengan Akta Perkhidmatan Parlimen yang perlu diberikan keutamaan dalam reformasi institusi yang dibuat ketika ini, termasuklah isu penjawatan yang ketika ini banyak status kontrak. Bayu Jabatan Perdana Menteri dalam proses melaksanakan penetapan dasar berkaitan penggubalan Akta Perkhidmatan Parlimen. Pelbagai sesi libat urus telah diadakan untuk maklumat Yang Berhormat dengan pihak berkepentingan seperti Parlimen Malaysia, Kementerian Kewangan, JPA, SPA, JPM dan juga Jabatan Peguam Negara bagi memastikan penetapan dasar yang holistik. Selain itu, model dari negara-negara lain juga telah dirujuk dalam proses ini. Pihak Jabatan Peguam Negara akan menggubal akta ini berdasarkan penetapan dasar dan perimeter dasar yang telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri. Timbalan Menteri, terima kasih atas penjelasan tadi. Jadi saya hanya ingin tahu sama ada kajian iaitu satu survey yang telah dilakukan antara staf-staf parlimen, pegawai dan juga kaki tangan di parlimen seramai 487 orang yang sudah isi survey ini, sudah tapatan kajian ini sampai di peringkat kementerian ke tidak. Iaitu kalau sudah, bagaimana boleh Yang Berhormat Menteri menjawab bahawa sebahagian besar pegawai parlimen tidak setuju dengan penggubalan Akta Perkhidmatan Parlimen ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, berkenaan dengan kajian dengan staf Parlimen 470 orang tersebut, ini adalah satu perkara yang perlu kita mendapat lebih data dan mengumpulkan feedback daripada staf-staf tersebut bagi tujuan tindakan lanjut kami yang kita akan membuat. Berkenaan dengan isu yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Jelutong berkenaan dengan sama ada pengawal peribadi untuk Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan ataupun Hakim Mahkamah Tinggi disediakan. Tuan Pengerusi, pada masa ini pengawal peribadi disediakan bagi Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya dan juga Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Namun demikian, dengan kerjasama pihak Polis Diraja Malaysia, pegawai polis disediakan bagi Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan juga Hakim Mahkamah Tinggi yang mendengar kes-kes profil ataupun yang mendengar kes-kes berprofil tinggi yang boleh menjejaskan ataupun memberi kesan buruk terhadap keselamatan hakim-hakim tersebut sepanjang tempoh prosiding tersebut berjalan. Jadi itu merupakan satu arrangement yang berasingan dengan izin Tuan Pengerusi bagi kes-kes yang sendiri. Saya juga merujuk kepada persoalan yang ditimbulkan, saya rasa oleh Yang Berhormat Pasir Mas berkenaan dengan apakah perancangan kerajaan dalam mencapai janji manifesto, iaitu berkaitan pencalonan Ketua Pesuruhjaya SPRM,
perlu disemak oleh jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Tuan Pengerusi, untuk makluman yang berhormat, cadangan untuk melaksanakan proses pemilihan Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melalui satu jawatan kuasa khusus sedang diperhalusi pada masa ini. SPRM sedang dalam tindakan mengkaji semula proses dan mekanisme pelantikan Ketua Pesuruhanjaya SPRM. Bagi maksud ini, SPRM telah mengadakan beberapa sesi libat urus bersama beberapa pemegang taruh seperti Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, JAN, Jabatan Akauntan Negara dan Jabatan Peguam Negara bagi tujuan penanda aras dan juga mengkaji kebolehlaksanaannya. Cadangan penambahbaikan mekanisme pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM dijangka akan melibatkan pindaan kepada beberapa undang-undang Tuan Pengerusi seperti Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 iaitu Akta 694. Juga ditanya Tuan Speaker, minta maaf Tuan Pengerusi, oleh Yang Berhormat Ipoh Barat sebentar tadi berkenaan dengan apa yang boleh dibuat untuk mengheret mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan wang peruntukan rakyat ke mahkamah. Tuan Pengerusi, untuk makluman yang berhormat, Suruhanjaya ataupun SPRM telah membuka 33 kertas siasatan terhadap penyelewangan dana unit transformasi masyarakat India, Malaysia ataupun mitra sepanjang tahun 2021 dan 2022. Sebanyak 10 kes ataupun kertas siasatan telah dituduh di mahkamah di seluruh negara. Siasatan kes ini masih lagi diteruskan dengan beberapa kertas siasatan dalam tindakan arahan lanjut Timbalan Pendakwa Rakyat. Di samping itu, Tuan Pengerusi, tindakan perlucut akan turut dilakukan. Antara tindakan lain yang dilaksanakan ialah pemeriksaan terhadap kelemahan sistem dan prosedur berkaitan dana mitra. SPRM juga telah mengemukakan cadangan penambahbaikan dan tindakan sewajarnya bagi menutup ruang dan peluang berlakunya perbuatan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Walau bagaimanapun, Tuan Pengerusi, SPRM mengalu-alukan sekiranya YB atau mana-mana pihak yang lain mempunyai maklumat rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan berkaitan dengan mitra untuk tampil membuat laporan. Ya. Terima kasih ya Pengerusi. Yang berhormat, semasa kita dalam pembangkang, kita dapat macam-macam aduan di mana mengatakan parti presiden sebuah parti terlibat dalam penyelewengan wang dari mitra dan juga ramai di antara anggota-anggota mereka. Dan sebenarnya seorang menteri pun mengaku bahawa ada ramai di antara orang terlibat dalam penyelewengan dalam hal ini. Maka pada masa itu kita memohon agar bukan saja seneraikan siapa-siapa yang terlibat, tapi heret mereka ke mahkamah. Kita nampak ada 1-2 ekor yang telah dibawa ke mahkamah. Tetapi the big fish has been left outside. Jadi kita sekarang dalam kerajaan, jangan kita bersamaan dengan mereka, berkomplot dengan mereka atau dasar mereka. We must be more open. Yang berhormat, can I just assist Timbalan Menteri? Dulu bila kita dalam kerajaan, kita ada satu senarai di mana berapa wang diberi kepada 1, 2, 3, 4 ABCD. Bila Perikatan Nasional menjadi kerajaan, mereka tutup itu website. Kita kata itu salah. Because semua orang di negara ini ada hak untuk tahu siapa yang mendapat peruntukan, berapa banyak. Kerana banyak dari ini adalah NGO parti politik ini di mana disalahgunakan. Bolehkah Yang Berhormat menggunakan ofis Yang Berhormat mungkin boleh menyiasat dalam sedalam-dalamnya dan jangan kita melambat-lambatkan perkara ini Yang Berhormat. Saya harap Yang Berhormat boleh usaha dalam direction ini. Minta laluan Yang Terima Berhormat. kasih. Soalan. Ya, boleh. Sekena izinkan Tuan Speaker. Tuan Pengerusi, saya ingin tambah apa yang disebut oleh Ipoh Barat tadi. Soalan yang ingin saya tanyakan kepada Timbalan Menteri adalah ini, Tuan Pengerusi. Adakah siasatan yang dilaksanakan itu menunjukkan salah guna kuasa
pada pihak mana-mana menteri atau timbalan menteri pada masa itu, dan adakah tindakan akan diambil berkaitan dengan perkara itu. Kalau tidak, pada pihak menteri dan timbalan menteri, kepada pegawai-pegawai yang juga berkenaan. Tuan Speaker, saya tanya soalan ini kerana salah guna kuasa itu adalah penting, juga dirujuk dan dibangkitkan oleh Pasir Gudang dan Jelutong sebentar tadi. Isu berkenaan dengan menteri-menteri, dan selepas mereka jadi menteri, mereka ada fail-fail dan sebagainya. Mereka simpan fail. Apa yang kita lihat, Larut telah pun memberikan kenyataan akhbar semalam, Tuan Pengerusi. Beliau semasa Menteri Keselamatan Dalam Negeri, beliau ada fail-fail dan masih dalam simpanan beliau. Soal saya kepada timbalan menteri adalah ini. Bukankah itu satu salah guna kuasa pada pihak menteri dan perlu disiasat di bawah Akta SPRM? Di sini saya rujuk kepada Seksyen 16, 17, 23 dan 24. Soal dia apabila bekas menteri mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa, apakah tindakan yang akan diambil oleh SPRM? Dan kebanyakan kali Tuan Pengerusi, SPRM kata bahawa mereka tidak menerima laporan. Saya nak tanya timbalan menteri di sini, bukankah keadaan kebiasaan pegawai-pegawai SPRM ada kuasa untuk buat laporan polis dan siasat pada pihak mereka saja? Tuan Speaker, Tuan Pengerusi is from the force as well. Memang mereka ada kuasa. Kalau mereka baca kenyataan sedemikian daripada bekas menteri, harus mereka buat laporan polis, laporan SPRM, siasat, dan kalau ada kes, bawa tindakan terhadap bekas menteri. Saya nak tanya timbalan menteri, apakah pandangan beliau dan adakah kerajaan akan mengarahkan supaya perkara ini dapat kita siasat supaya memang tidak ada sebarang salah guna kuasa pada pihak Larut dan juga pada pihak mana-mana menteri yang terlibat dalam masalah salah guna kuasa kes Mitra. Terima kasih, Menteri. Tuan Pengerusi. Kalau diizinkan, Menteri, Timbalan saya cuma ingin merakamkan Soalan ucapan yang terima terakhir, kasih kepada menteri kerana Pencerahan yang terakhir. sikap keterbukaan. Kalau kita bandingkan dengan menteri yang terlebih dahulu yang mempunyai kuasa atas perkara ini, yang berhormat mantan yang berhormat Kota Tinggi, yang tidak menjawab sebarang soalan mengenai penyalahgunaan mitra. Jadi ketika itu kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan yang berhormat Pagoh, di mana jawapan-jawapan yang ditanya tidak dijawab langsung. Jadi saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri yang telah memberi jawapan secara ikhlas, dan saya yakin bahawa perkara ini akan disiasat supaya kita tidak dituduh berkomplot dengan jerung-jerung yang masih lagi belum disiasat tentang penyalahgunaan isu dana mitra, terutamanya seorang pengurusi parti politik yang kita kenal. Terima kasih. Yang berhormat, maaf kalau Yang boleh Berhormat, saya celah. Yang Berhormat, Tajuk boleh Pengerusi? Yang Tuan Berhormat Pengerusi. Kuala Selangor, saya dah bagi ruang, boleh dijawab nanti yang lain-lain tu mulai tulis. Silakan gulung Yang Berhormat Menteri. Tak Duduk apa. Yang Berhormat Sikit, Kuala sikit. Selangor. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi, berkenaan dengan isu yang ditimbul oleh Yang Berhormat Ipoh Barat juga Damansara berkenaan dengan isu mitra yang berkaitan juga dengan statement ataupun kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Larut baru-baru ini berkenaan dengan fail-fail yang kononnya beliau menyimpan semasa beliau menjadi menteri. I think itu adalah satu perkara yang serius yang perlu ditangani ataupun memberi perhatian yang sewajarnya. Memandangkan Tuan Pengerusi, kenyataan itu baru dibuat saya percaya semalam. Maksudnya dalam keadaan yang ataupun tempoh yang agak pendek tersebut, I think adalah untuk memulakan siasatan. Sudah tentunya satu laporan polis ataupun laporan SPRM boleh dibuat oleh mana-mana pegawai SPRM. Itu saya percaya adalah amalan biasa yang tidak yang boleh dilakukan. Berkenaan dengan persoalan Ipoh Barat berkenaan dengan dana-dana mitra, seperti yang saya katakan tadi Tuan Pengerusi, berkenaan dengan mitra funds, Tuan Pengerusi, saya telah pun menyatakan tadi bahawa 33 kertas siasatan has been open at this time, dan pada masa sekarang juga antara 2021 dan 2022
seplo dituduh. Maksudnya ada banyak kertas siasatan yang masih belum diselesaikan. In other words, it's still ongoing dengan izin Tuan Pengerusi. Jadi seperti yang saya telah nyatakan tadi, isu mitra ini memang satu isu yang serius, isu yang dipertimbangkan secara mendalam oleh kementerian ini dan akan diambil langkah-langkah yang sewajarnya. Dengan izin Tuan Pengerusi, saya I'm afraid masa tidak mengizinkan. Jadi untuk persoalan-persoalan lain yang telah pun ditimbulkan oleh Tuan Speaker, rakan-rakan. Tuan Pengerusi, boleh saya minta Timbalan Menteri untuk berikan secara bertulis status berkenaan dengan 10 kes yang telah pun dibawa ke mahkamah itu. Secara bertulis, Tuan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Ya, 10 kes dibawa ke mahkamah, 30 kes dibuka kertas siasatan, itu akan diberi butir-butirnya secara bertulis dalam masa secepat mungkin. Jadi Tuan Pengerusi, memandangkan masa tidak mengizinkan, saya mengucapkan terima kasih. Dan untuk persoalan-persoalan lain yang telah pun diberi, saya akan memberi jawapan secara bertulis. Terima kasih. Berikutannya kita persilakan Yang Berhormat Senator Datuk Setia Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar